Alhamdulillah bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Kita teruskan perbincangan perkongsian pada pagi ini dengan topik kita sucikan harta dan jiwa dengan infak. Dan kita nak bersama dengan Duta Pertubuhan Mihrab iaitu Al-Fadhil Ustaz Nazri Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami pagi ini. Sama-sama. Baik Ustaz, hari ini kalau kita nak lihat kepada topik kita ataupun tajuk kita sucikan harta dan jiwa dengan infak. Kita nak tahu juga apa kelebihan berinfak ni dan bersempena dengan bulan Rejab kali ini mungkin Ustaz boleh kongsikan jenis-jenis infak yang boleh menyucikan jiwa dan juga harta kita Ustaz. Okey, terima kasih Ola dan terima kasih kepada semua penonton Assalamualaikum TV Hijrah. Pada pagi ini kita sebenarnya berada di awal Jumaat di bulan Rejab yang mulia. Salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di mana orang-orang yang beramal ibadah pada bulan ini ganjarannya tak sama macam bulan-bulan lain. Sangat hebat, luar biasa. Tapi kalau buat dosa pun hebat juga. Dia punya bencana dia. Jadi bila kita sebut tentang ibadah, ada macam-macam ibadah kita boleh buat. Salah satu daripadanya adalah dengan berinfak. Jadi infak ni sebenarnya dalam Quran Allah sebut ada lebih kurang dalam 49 ayat. Banyak sebenarnya kan. Jadi dalam ayat-ayat yang Allah sebut tu sebenarnya saranan daripada Allah untuk keselamatan manusia. Jadi sebenarnya infak ni salah satu cara nak sucikan harta kita dengan nak sucikan jiwa kita. Sebenarnya bila kita buat kerja, kadang-kadang kita terlupa. Kerja-kerja kita itu kadang-kadang dicelahi dengan lalai, dicelahi dengan kadang-kadang kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib, kadang-kadang perkara-perkara yang sunat, kadang-kadang yang paling common sampai simple lah, ingat Allah, lupa. Jadi ini sebenarnya akan menyebabkan harta-harta kita jadi kotor. So dengan kita berinfak, dia secara tak langsung akan membersihkan harta tu. Dan yang paling penting dalam konteks infak ini, kita nak membersihkan jiwa. Kan sebab tu dalam surah yang dalam satu ayat Quran Allah sebut dan tanalul bir dalam ayat Quran tu Allah sebut kamu tidak akan dianggap sebagai satu kebaikan sekiranya kamu tidak menginfakkan harta yang kamu sayang. Apa ayat tu kita biasa baca kan, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhiril ayat. Jadi maknanya kalau kita sayang harta, maknanya sebenarnya kita cinta dunia. Betul. Maknanya kita selfish. Maknanya kita tak pentingkan orang lain, tak ada empati, kita tak heran apa yang berlaku kat sekitar kita, orang susah, orang tak cukup makan ke apa semua kan. Tapi bila kita menginfakkan harta kita secara tak langsung, walaupun dia terpaksa, ya Allah nak bagi duit ni susah kan, dia kena mujahadah. Mujahadah itu adalah salah satu daripada syarat-syarat takwa untuk orang mendapat takwa. Jadi maknanya dia dah buat satu syarat untuk mendapat takwa dan itu adalah satu proses untuk pembersihan jiwa yang Allah buat pada manusia. Jadi caranya infak. Sebab tu infak ni tak ada tangguh-tangguh. Kalau ada peluang seposen ke RM1 bagi. Yang penting ikhlas. Jadi dalam kita cerita pasal infak ni, kebaikan ni sebenarnya banyak. Orang kata kalau nak panjang umur infak. Kalau kita ada hajat infak. Kalau kita sakit infak. Kalau kita nak buang sifat-sifat madmumah infak. Kalau kita ada perkara besar kita nak buat infak. Sebenarnya banyak kelebihan infak ni yang kita kalau kita susun memang banyak sangatlah. Tapi yang paling penting kelebihan infak kita nak mardatillah. Itu yang paling rare kan. Kita nak redha Allah. Sebab kalau Allah dah redha kita, apa yang kita nak Allah akan bagi, ataupun apa yang kita perlu Allah akan bagi. Tapi kalau kita Allah tak redha, apa yang kita ada tak ada erti selama-lamanya kan. Jadi macam mana kita nak infak ni supaya boleh berterusan kan? Berterusan. Jadi ini satu persoalan juga, kita nak kita punya investment ni ada keuntungan jangka masa panjang. So di Pertubuhan Mihrab, hari ini Pertubuhan Mihrab sebenarnya kita ada buat satu kempen kempen membina aset-aset Islam. Antaranya kita membangunkan masjid, kita bantu untuk pembangunan masjid, kemudian mahat-mahat tahfiz dan apa saja yang melibatkan aset-aset Islam. Salah satunya sekarang kita tengah bantu Masjid Al-Falah Sungai Ramah Dalam. Masjid ni sebenarnya tinggal lagi dah siap 95%. Tinggal lagi 5%. Patutnya siap 2023 ni. Dan dah dibuat sejak tahun 2016. Dan di sini kita perlukan lagi 6 juta saja. Maknanya kalau kita dapat sama-sama infak, berebut fastabiqul khairat ni, berlumba-lumba kita infak melalui Pertubuhan Mihrab ni, insya-Allah kita akan dapat menjayakan. Sekarang masjid lama 1,800. Tapi bila masjid baru ni dia akan jadi 5,000 orang yang boleh semayang. Yang menyiapkan prasarana yang macam, yang menyiapkan apa, facilities yang macam-macam. Dan masjid ni cantik ni, dia punya ilham daripada Masjid Nabawi. Ada ala-ala Masjid Nabawi, ada ala-ala masjid dekat Istanbul, Turki. So sangat cantik.
dan berdekatan dengan Putrajaya, Bandar Baru Bangi. So kalau kita sama-sama bangunkan dengan berinfak melalui Pertubuhan Mihrab untuk bangunkan Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam ni, saya rasa anda takkan kecewa, jariah anda akan menduru masuk setiap hari sampai bila-bila kan. Dan salah satu lagi, kita akan sama-sama untuk mendukung untuk aset Islam yang dikatakan kita membantu Ma'had Tahfiz. Salah satu Ma'had Tahfiz yang sedang kita usahakan untuk kita bantu adalah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ni dah lebih 11 tahun dah duduk dekat rumah kedai. Sampai bila kan? So kat sinilah kita nak up supaya ada bangunan sendiri, supaya ada asrama, ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada pelbagai fasilitis yang sewajarnya ada dalam satu institusi pendidikan Islam. Jadi al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. So maknanya kita kena pastikanlah kita semua bantu. Ya, betul. Kan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa tu, kita buat benda ni, insya-Allah infaknya akan melahirkan takwa dan kebaikan-kebaikan yang bercambah, insya-Allah. Masya-Allah, itulah dia, dan janji Allah sudah pastinya sekiranya kita membantu dalam perkembangan ataupun pembinaan rumah-rumah Allah ni, walaupun sebesar sarang burung, Ustaz, Ya, betul. kita akan dibinakan sebuah mahligai di dalam syurga, insya-Allah. InsyaAllah. Itu yang kita nak, itu yang kita nakkan, itu yang kita doa-doakan, Ustaz. Dan di kesempatan ini, kepada mereka di luar sana yang sedang menonton kita, mungkin ada yang nak membantu, nak berinfak dan juga bersedekah, bagaimana caranya untuk kita sama-sama dapat membangunkan Masjid Al-Falah ni dan juga kita menyumbang kepada pembangunan MTS FAS ni? Baiklah, sebenarnya tak susah. Nak buat kebaikan saat ini hanya di hujung jari. Hujung jari, Dulu betul, susah, betul. sekarang dah senang. Betul, Anda boleh buat dengan 3 cara. Satu, infak harian. Infak harian kita boleh tengok kat situ, tertera di kaca TV anda. Anda boleh menyumbang kat Infak Mihrab online. Ataupun kalau ada yang nak buat secara istiqamah, kita sediakan satu platform My Istiqamah. Di situ boleh orang kata setiap bulan atau setiap minggu dengan amount yang telah ditentukan dan ditetapkan. Dan salah satu cara lagi ialah kita bagilah sumbangan kepada yang telah kita sebutkan tadi. Ada wakaf untuk masjid, ada untuk Ma'had Tahfiz. Semua maklumat tu ada di kaca TV anda. Just klik, boleh QR scan, apa semua boleh tengok apa email kita, dan boleh layari media-media yang tertera di situ untuk anda mencapai bagaimana tujuan anda untuk berinfak melalui Pertubuhan Mihrab menjadi realiti. Itu dia. Yang penting kita kena ikhlas, Ustaz. Yang penting ikhlas. Ikhlas Dan istiqamah. Istiqamah, Ya, betul. Itu yang ianya. Walaupun kecil jumlah yang kita sumbangkan, jumlah yang kita bantu itu, Betul. tapi harapnya berterusan. Dan pahala yang kita dapat pun, ganjaran yang kita dapat, Ya, betul. berterusan juga, Berterusan, Ustaz. Insya-Allah. Kita juga mendoakan semoga segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjalan dengan lancar. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nazri Abbas selaku Duta Pertubuhan Mihrab kerana bersama dengan kita pada pagi ini, membuka ruang dan juga peluang untuk kita gandakan saham akhirat kita, insya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Dan kepada anda, teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum. Kita jumpa selepas ini, insya-Allah.